masuk bab lah. Sebelum ni kita agak panjang lebar juga membahaskan tentang kata alu-aluan, pengarang. Agak panjang juga, habislah kata pengarang. Pengarang mana ni? Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian masuklah isi dia ni, isi kitab. Masuklah isi kitab, yang mana dalam kitab kita dia ada dipanggil kitab, dia ada istilah dia panggil kitab, dia ada istilah bab, dia ada istilah faslun. Tak sama tu. Kita kalau Melayu kita, bab tu maksud apa? Bab tu bab lah. Bab lah Melayunya, jadi Melayu. Kalau kitab tu kitab lah, ada jadi Melayu juga. Kalau fasal tu fasal lah, bahasa Melayu juga. Oh, masalah. Tapi hukum asal, bukan hukum, perkataan asalnya tak sama. Bab tu lain, kitab tu lain, fasal tu lain. Jadi selalu saya nak sebut, masalah kita orang Melayu adalah masalah bahasa. Masalah kita orang Melayu dalam mempelajari hukum-hukum, mempelajari kitab-kitab adalah masalah bahasa. Kita ni masalah bahasa, sebab bahasa Melayu banyak ambil daripada bahasa Arab, kemudian makna asal tak diambil. Dia ambil bahasa je. Dia pinjam bahasa jadi bahasa dia Melayu ni, tapi makna dia tak ambil. Dia ambil bahasa je. Patutnya dah ambil bahasa, ambillah sekali dengan makna. Ini yang ambil bahasa, maknanya kita ambil, kita letak makna lain. Jadi masalah lah kita nak memahami. Bila kita baca kitab hukum berkaitan dengan hukum syarak ke apa, masalah. Malah kita nak baca kitab pun masalah. Ini dia panggil kitab, kita panggil kitab juga. Dalam ni nanti ada kitab juga. Dalam ni kalau tengok pada permulaan, saya punya buku dah hancur dah. Nak macam mana? Buku Ru'yah Rumi tu dah hancur lebur dah. Cuba tengok dekat dia punya, apa dia panggil, yang macam ada muka surat tu, isi kandungan lah. Kita tengok kat isi kandungan tu. Ada tulis fasal pasal nak? Fasal. Ada tulis kitab. Yang awalnya saya ni dah hilang. Saya ni belakang-belakang saya ada. Kitabul Janayah, Kitabul Hudud tu. Saya tengok, tak kisahlah ni mana-mana pun tak kisah. Cuma kita nak tengok perbezaan. Ada tulis faslun, fasal, kan? Pasal tak? Ada kan? Ada fasal, ada kitab. Bab ada tak bab? Bab yang kita dah baca ni, babul akidah ni, takkan ada kat dalam tu. Saya tak ada dah terkoyak. Ada? Ada bab pun ada kan? Bab pun ada, kitab pun ada, fasal pun ada. Bagi kita orang Melayu, bab, kitab, fasal sama tak maksud dia? Fasal tu fasal 1, fasal 2 kan? Fasal. Kalau kitab Melayu, kitab lah. Kitab ni ya, kitab lah. Ya. Kalau bab dalam kitab tu kot. Dalam kitab tu ada bab-bab. Maknanya kitab paling besar, bab kecil sikit, fasal paling kecil. Betul tak? Dia nak cerita Melayu ni bukan cerita betul, cerita Melayu dulu. Takkan Melayu pun tak tahu. Kitab paling besar. Mana kitab sebiji paling besar. Bab kecil sikit duduk dalam kitab-kitab tu. Adalah fasal paling kecil. Dalam bab tu ialah paling kecil lah. Kalau nak kita bilik, rumah, kitab, bilik-bilik tu dia panggil bab. Dalam bilik tu ada bilik air, dia panggil fasal. Macam tu kan? Okay. Itu dari segi Melayu. Dari segi asal tak? Bukan gitu. Dari segi asalnya bab lagi besar daripada kitab. Kitab Melayu ni lah, kitab Melayu ni bab lagi besar. Jadi maksudnya bab rumah, kitab, bilik-bilik, bilik air ke store yang kecil-kecil tu kita panggil fasal.
Nak faham dia punya susunan aja, tak ada masalah pun, tak faham macam mana pun. Cuma sebab tu tengok, kalau bab fil aqidah, bab akidah, nanti ada lain bab, cuba cari bab lain ni yang dekat tu. Bab apa lagi ada? Saya tak ada dah. Nak belik, nak tolong pun tak boleh. Bab akidah, lepas tu bab apa lagi ada? Babul akidah, lepas tu ke satu bab je ada, babul akidah je. Oh, satu je. Kalau kitab banyak kan? Kitab apa? Kitab yang pertama. Payah betul tak ada kitab. Dalam ni pun tak ada yang Jawi. Bab semayang Oh, semayang dia tulis bab. Oh, dia bukan tulis kitab Kitab. Oh, nak cakap bab. Selain pada bab fil akidah, bab apa lagi? Satu je. Oh, satu je. Kalau kitab banyaklah. Kitab semayang, kitab puasa, banyak-banyak lah. Kalau fasal paling banyak lah, sebab dia kecil-kecil, details. Okey. Jadi, bab adalah yang paling besar. Bab, sebab bab ni daripada babun lah, pintu. Jadi nak masuk rumah mesti ada pintu. Jadi dia kira paling besar bab. Kitab ni dia kecil sikit daripada bab tu. Tak macam Melayu kitab tu besar, bab tu kecil, fasal paling kecil. Asalnya bab paling besar, kitab kecil sederhana. Kitab sederhana, yang paling kecil adalah fasal. Itu dari segi tu je lah, bukannya penting pun sebenarnya. Babun fil aqidah. Bab ini satu bab pada menyatakan akidah. Terjemahan dia i'tiqad ataupun pegangan, ataupun apa dia, iaitu apa ni, iaitu akidah ataupun i'tiqad. Sama tu, tapi dua-dua bahasa Arab. Akidah bahasa Arab, i'tiqad bahasa Arab. Yang Melayunya apa? Iaitu simpulan hati. Simpul tu, kalau ke tali kita simpul, macam tu. Mana tak boleh buka dah, mati. Simpulan hati, simpul. Dia ada banyak jenis simpul, kan? Dia ada apa? Simpul. Lupa dah. Dulu mengangkap ada simpul apa? Simpul sayang apa dah? Simpul yang tarik terlerai. Dia ada simpulan kasih kena panggil apa? Lupa lah. Simpul tu dia ada simpul yang simpul mati dia panggil. Habis. Dia ada. Yang ini simpul mati. Simpulan hati ni simpulan yang mati. Simpul terus. Bukan simpul boleh tarik ujung ni terburai. Bukan. Simpul betul. Simpulan hati. Ini suatu bab. Bab yang besar, kumpulan perkataan. Nak faham akidah tu apa? Kumpulan perkataan. Kalau bahasa sekarang ayat lah, sebab perkataan digabungkan jadi ayat kan. Bahasa sekarang ayat lah. Pada menyatakan i'tiqad, pada nak menerangkan tentang i'tiqad, pegangan tadi ataupun simpulan hati tadi, yakni simpulan hati, dia sebut i'tiqad, simpul hati, pegangan dekat hati. Siapa? Pegangan apa? Apa benda? Bagi zat Allah Ta'ala. Cerita tentang Allah, itu dah panggil i'tiqad ataupun simpulan hati ataupun i'tiqad tadi. Akidah tadi kenalnya, fahamnya bagi zat Allah Ta'ala. Zat tu diri, ataupun kalau bahasa Melayu sekarang tak ada dah, zat tu tak, dia buang je, dia hazaf je. Bahasa Melayu sekarang dia tak ada terus, zat diri tu tak ada terus. Jadi maknanya apa? Simpulan hati bagi Allah terus. Macam kita perhati dulu kan, dia kata dia telah ditangkap pada hari Selasa. Dulu punya ayat, dia telah ditangkap. Tak kisahlah, ni cerita macam berita macam kan. Dia telah ditangkap pada hari Selasa. Sekarang tak ada dah, dia ditangkap pada Selasa. Dia tak ada hari dah, dia hazaf dah, tapi masuk hari Selasa lah. Sama juga, samalah. Dulu kita sebut diri. Dia lah, diri dia lah. Sekarang tak, bila sebut nama dia terus. Sama lah juga. Sekarang ni yakni simpulan hati bagi zat Allah Ta'ala. Orang sekarang tak cakap gitu lah. Habis tu orang sekarang cakap apa? Simpulan hati ataupun pegangan tentang Allah. Pegangan simpulan hati
bagi Allah. Tak perlu dah bagi zat Allah. Tapi dalam kita mengajar akidah kena sebut juga lah. Bagi zat Allah, bagi diri Allah. Bagi Allah itulah. Okay? Dan segala sifatnya. Dan segala sifat-sifat Allah. Dan sifat Rasulnya. Dan sifat-sifat Rasulnya. Dan bukan Rasulnya je, Rasul-Rasulnya. Semua Rasul. Jadi pentingnya kerana diistilahkan sebagai bab, iaitu paling besar sekali dalam agama. Dia bukan macam kitabul apa? Kitabus solah, kitab solat. Kecil. Bab lagi besar. Kitab bersumpah, kitabul apa ni? Kitabul jihad. Kecil. Bab kitab bukan kecil lah, sederhana lah. Kitabul iddah. Kecil. Tapi bab tu besar. Bab besar. Jadi nak bagi tahu berkaitan dengan akidah, dengan i'tiqad ni, dia benda besar. Dia bukan benda kecil. Dia lebih besar daripada sembahyang, lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada yang kitab tadi, lebih besar. Jadi kerana apa? Kerana dia satu pegangan, pemahaman dan kepercayaan di hati tentang tuan kepada apa? Sembahyang, tuan sembahyang. Yang wajibkan sembahyang tu siapa? Kita bicara tentang tuan. Kalau kita bicara tentang sembahyang, dia besar juga. Tapi dia dipanggil arahan ataupun suruhan. Membicarakan tentang puasa, besar juga. Sebab membicarakan tentang arahan ataupun suruhan. Tapi lebih besar daripada menceritakan tentang suruhan adalah membicarakan tentang siapa yang suruh. Itu lagi besar. Tapi ramai orang dia akan suka membincangkan tentang suruhan tadi. Tuan yang menyuruh tu dia tak suka bincang sangat. Tak suka. Mana-mana tempat gitu. Seluruh dunia gitu. Kalau bincang tentang hukum yang ditaklifkan, yang diwajibkan, yang disunatkan, hukum memang cukup seronok. Orang suka. Tapi membincangkan tentang tuan punya hukum, tak berminat. Sedangkan hukum tu baguslah bincang, sebab dia arahan, dia suruhan, dia tegahan. Tapi tuan yang tegah tu tak payah. Kita cerita tentang arahan dan larangan ni aja. Tak perlu kita nak cerita tentang dia. Sedangkan cerita tentang dia yang menyuruh, yang melarang tadi, itu lebih besar. Sebab tu diistilahkan bab. Bab pegangan. Tapi suruhan dia iaitu puasa, duduk kitab. Kecil berbanding dengan i'tiqad. Sebab kita membincangkan tentang tuan punya agama. Dan itulah bahasa mudah-mudah kata tuan punya agama. Kita suka membincangkan tentang agama. Kita tak berapa suka membincangkan tuan kepada agama itu. Tuan kepada agama. Kurang minat. Kerana itulah awal-awal agama adalah kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah. Bukan awal-awal agama sembahyang, puasa, bukan. Awal agama, pertama sekali dalam agama adalah kenal Allah. Cuma oleh kerana kita tidak dapat mengetahui, tak dapat kenal, tak dapat pegang dekat hati i'tiqad kita Allah, kerana kita tak dapat kesan ataupun tahu Allah dengan panca indera. Tak boleh kesan dengan mata, telinga, tak boleh dengan rasa, dengan pegang, semua tak boleh. Maka macam mana kita nak simpulkan dekat hati Allah ni begini. Sebab kita tak dapat dicerap dengan panca indera. Tak boleh dengan mata, tak boleh tengok, tak boleh dengar. Jadi macam mana? Maka nak tak nak, dengan cara mengetahui Allah tadi tu, dengan cara mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dia. Macam mana nak tahu dia ada sifat kesempurnaan? Dengan cara tengok apa ataupun fikirkan apa yang dia buat. Kesan daripada perbuatan dia, kesan daripada af'al dia. Apa yang dia buat, bila apa yang dia telah buat, maknanya dah ada lah. Maka kita fikir ni, kita dapat kenal pembuat dia. Kalau orang, sifat kesempurnaan orang, kita ambil orang, dia tu kuat, kita boleh kenal dia, kita tengok, kita boleh pegang body dia. Ni sadar, ni besar ni.
Oh, dia punya ni lengan besar ni. Kita boleh tengok kekuatan dia. Dia gerak itu, dia angkat orang, dia baling, dia cabut pokok, boleh nampak. Maka lelaki itu dia ada sifat kekuatan, kekuasaan dia tu ada, dan kita boleh nampak, kita boleh pegang, kita boleh, semua kita boleh. Tapi Allah kita tak boleh. Tak boleh dicarap dengan panca indera, mata, telinga, tak boleh pegang sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu? Macam mana kita boleh tahu seorang yang kuat ni, kalau lelaki ni, kita boleh nampak dia cabut pokok dengan tangan dia. Oh, kuat kita kata. Okay. Kalau itu cara pertama kita boleh kenal dia, melalui kekuasaan dia. Boleh juga kita kenal dia tak tengok dia pun. Kita tengok bekas cabut tadi. Ini pokok dulu ni. Asal dah tak ada pokok, lubang besar. Siapa buat ni? Traktor ke apa ni? Tak. Mamat tu dia cabut. Cabut dengan tangan. Ui, kuatnya. Tak tengok tapi dapat tahu juga. Jadi kita boleh tahu dia dengan cara tengok, pegang body dia, cuba berlawan dengan dia, boleh test. Boleh. Dan boleh juga kita tahu kekuatan dia dengan cara tengok kesan yang dia buat. Allah kita tak boleh pegang, tak boleh dengar, tak boleh rasa, tak boleh semua. Maka tak ada cara lain dengan tengok kesan yang Allah buat. Apa yang Allah buat? Kesan. Istilah yang dipanggil af'al Allah, ataupun perbuatan Allah. Macam mana tahu perbuatan Allah? Macam mana tahu itu perbuatan Allah? Soal diri kita balik. Adakah yang berlaku ni bukan Allah buat? Senang kan? Bukan susah pun. Kena main akal je lah. Kita sebelum ni mengaji bekah kan kat sini. Dekat bawah tu mengaji tauhid banyak kali lah. Berapa lama lah? Kat setahun lah. Tak apa lah, semua dah pening lah, dah melalui kepeningan itu. Kat sini baru nak start tauhid, bab akidah. Kena pening kan? Okey. Jadi kekuatan tadi tu yang kita dapat kesan melalui Allah buat. Ada ke dalam dunia apa yang berlaku, ada ke yang bukan Allah buat? Semua Allah buat. Mana boleh kita kata ada yang Allah tak buat? Maknanya Tuhan ada dua, satu Allah, satu lagi tu. Jadi maknanya kita dapat kenal, dapat tahu Allah, dapat kenal Allah, dapat pegang kepercayaan i'tiqad tadi dengan cara tengok kesan daripada apa yang Allah buat. Habis mana kita nak tahu itu Allah buat ataupun tidak? Tanya diri kita sendiri balik. Adakah yang dalam dunia ni yang bukan Allah buat? Mana ada? Semua Allah buat. Maka tengoklah semua. Tengoklah apa saja yang boleh kita fikir, kita fikir. Yang tak boleh kita biar dulu. Yang boleh kita fikir. Boleh tak kalau tengok matahari, fikir, siapa buat matahari? Mestilah Allah. Mana ada yang Allah tak buat? Semua Allah buat. Hebat tak matahari? Itu kita. Oh, perbuatan. Tak boleh matahari terlalu, kita tak ada pengetahuan tentang matahari. Tengok pokok kelapa. Sebab mudah aja untuk kenal Allah, sebab kita kena tengok perbuatan Allah. Maka bolehlah kita pegang. Macam mana kita nak pegang Allah ni? Dengan cara kita tengok perbuatan Allah. Susah ke? Tak susah. Sebab semua perbuatan Allah. Sebab tak ada pun yang terjadi dalam atas dunia ni yang bukan Allah buat. Jadi tengoklah apa-apa. Kadang-kadang kita tengok, kita dapat. Kadang-kadang tak dapat. Sebab kita tak ada ilmu tentang pun, kita tak dapat lah. Tengok dinding. Siapalah buat? Mestilah Allah yang buat. Takkan ada selain daripada Allah yang buat. Tapi kita tak ada ilmu tentang dia, jadi kita tak nampak connection di antara Allah buat, kekuasaan Allah dengan dinding. Tak apalah, biarlah itu, cari yang lain. Kita tengok yang lain. Kalau dia ada pengetahuan tentang bintang, dia tengok bintang. Siapa buat bintang? Allah yang buat. Hebat tak bintang? Tak masuk lagi, cari. Biasanya benda-benda kecil lah. Kuman, pokok, binatang. Siapa yang buat? Lembu. Mestilah Allah buat. Maknanya ni kesan daripada ciptaan Allah. Nak kenal Allah ni, kena tengok kesan dia. Tengok pokok tercabut, kan boleh kenal. Oh, hebat, kuat dia. Dia ni apa? Makan muntah jin ke? Badang. Dia ni makan muntah jin, apa kuat. Besar ni punya pokok, dia pakai tangan. Iya, kuatnya. Tak tengok pun dia angkat sendiri, tapi dah nampak kekuatan dia tu macam mana. Itu baru orang. Allah lagi dah tengok hebatnya Allah. Apa yang kita mampu untuk fikir, kita fikir. Walaupun sekecil-kecil perkara. Tengok pokok kayu, pokok lembu. Siapa yang buat? Pastilah Allah yang buat.
Takkan tiba-tiba ada yang lain buat kot. Kalau ada yang lain buat, maknanya Tuhan ada dua dah lah. Allah kan Tuhannya ada satu, jadi Allah yang buat lembu. Hebat. Lembu makan apa? Makan rumput. Mula nak gerak. Dia kena gerak nak kenal Tuhan. Nak tak nak kena gerak kepala, kena fikir. Hebat. Apa yang hebatnya? Lembu makan rumput. Badan dia, kita makan lembu. Badan kita tak besar macam lembu. Lembu makan rumput aja, besar pada kita. Tak ada fikir. Kalau ikut logik adatnya begitu, lembu makan rumput besar lembu tu, kita makan lembu lagi besar pada lembu. Tapi kenapa kita tak besar macam lembu? Bodoh macam lembu ada. Tapi besar macam lembu tak ada. Kenapa? Maknanya ada yang tentukan besar kecil ni. Ada yang tentukan ni. Engkau setakat ni je besar. Walaupun kau makan apa sekalipun, besar setakat ni, ada yang tentukan. Mula akhir sekali jumpalah Tuhan. Kat situlah permulaan fikir tu. Permulaan fikir. Dia makan rumput. Kita makan rumput hari-hari boleh besar macam dia? Tak boleh. Mula start fikir. Kita tak masuk lagi, cuma nak suruh fikir. Nanti sampai waktunya kita masuklah. Kita fikir. Makan, dah ada kajian sains pun. Bila makan dalam perut diproses. Sebahagian jadi najis. Lepas tu sebahagian lagi dia jadi zat. Daripada zat tu lah jadi macam-macam. Kalau lembu tadi makan rumput, sebahagian jadi tai lembu, najis. Sebahagian jadi susu, sebahagian jadi daging yang dimakan rumput tadi tu. Sedangkan sumbernya sama, iaitu rumput. Tiba-tiba boleh pula sebahagiannya jadi tai busuk, tak boleh makan, tak boleh apa. Sebahagian jadi Allah sedapnya susu, manis, elok, lemak. Sebahagiannya jadi daging, Allah, daging batang pinang, jadi sedap. Yang sama, siapa yang bahagikan ini biar jadi tai tak boleh makan? Mesti ada. Takkan dia jadi sendiri, mesti ada. Fikir sikitlah. Dengan kita fikir perbuatan Allah, maka kita kenal Allah. Itu yang point dia, nak kenal Tuhan. Sebab kita nak kenal, kita nak simpul dekat hati, kena kenal dulu. Tanpa kenal nak simpul macam mana? Macam selalu saya sebut, dok main paksa dalam hati, tekan Allah tu ya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha, dok tekan dekat hati, tekan apa bendanya? Paksa kat hati untuk percaya pada Allah. Kita tak boleh, jangan kita dok paksa kat hati percaya pada Allah. Biarlah kepercayaan tu masuk secara sukarela. Barulah kuat pegangan kita. Itu baru nama simpul hati. Yang ni main paksa. Kalaulah i'tiqad tu adalah paksa, dia kata macam ni. Ini satu bab kumpulan perkataan pada menyatakan i'tiqad, yakni tekanan di hati, paksaan di hati. Tak ada, simpulan hati. Simpul elok-elok dengan sukarela. Simpul. Tapi kita banyaknya kita akan paksa untuk percaya. Allah itu kekal, paksa, tekan dalam hati, tekan. Ya Allah binasa kot, nanti Allah mati kot. Tak, Allah kekal, tekan. Mana boleh gitu? Kita nak main tekan dekat hati kita. Allah, takkanlah Allah binasa. Allah ni kekal. Ya ke Allah kekal? Binasa kot. Tak, Allah kekal. Lu main paksa gitu. Malah paksa bekok dalam hati. Lepas tu paksa lagi. Allah khidam, tidak ada permulaan, tekan lagi. Allah mukhalafah, tak sama, tekan lagi. Allah itu qudrah, kuat, berkuasa, tekan. Allah itu iradah, berkesan, tekan. Bekok lama-lama dalam hati. Lama dia akan meletup. Dia boleh meletup. Sepatutnya masuk dengan sukarela dalam hati, patut pegang. Itu baru namanya iman, percaya. Ini kena paksa. Tapi ramainya orang paksa. Sebab apa paksa? Takut kalau tak percaya jadi kafir. Memanglah. Kalau tak percaya jadi Allah ada, tekan. Fikir tak nak. Kalau kita fikir, kita boleh kata Allah tu ada tanpa paksa, dia masuk sendiri dalam hati. Allah memang ada, mesti, tak mungkin tak ada. Tak paksa pun. Dia masuk je dalam hati kita. Maka barulah dipanggil jazam, atau barulah panggil simpulan hati sungguh-sungguh. Ini dekat tadi. Jadi oleh itu pertama, kenal Allah dan sifatnya. Antara lain kena kenal juga sifat Rasul. Oleh kerana kita tidak menerima wahyu direct daripada Allah, macam mana nak kenal Allah? Macam mana nak tahu Tuhan yang kita sebut tadi namanya Allah? Mesti melalui seseorang yang boleh direct perantara kita dengan Allah.
yang kita panggil rasul ataupun utusan. Jadi nak tak nak, kita kena kenal rasul juga, kerana dengan dia lah kita boleh kenal semua. Sebab kita tak direct dengan Tuhan kita melalui rasul yang bagi tahu. Jadi bila rasul bagi tahu, kena tahulah rasul tu macam mana. Adakah rasul tu sama macam kita? Kena tahulah sifat-sifat rasul tu juga. Mesti kena tahu, supaya kita tidak tersalah meletakkan sifat-sifat yang tak layak bagi rasul. Sebab dia nak menjadi perantara antara kita dengan Tuhan kita, dia kena layak. Kalau tidak, dia salah, kita jadi salah. Malah bila dia salah, rosak sifat Tuhan. Kenapa pula yang salah rasul? Kenapa rosak sifat Tuhan? Tuhan salah pilih, Tuhan tak reti milih, sampaikan yang memilih tu boleh buat salah, macam mana? Maka rosak dengan sifat Tuhan sekali. Jadi nak tak nak, kena kenal juga rasul ni macam mana, supaya perkara yang tak layak pada rasul kita pergi letak. Jadi bila kita kenal, kita tak letak, okay? Dan lebih teruk daripada tu, dengan kesalahan yang kita letak dekat rasul sebab kita tak kenal dia, menyebabkan boleh dipersoalkan risalah apa yang dia bawa. Dia bawa ini kita boleh persoal sebab kita salah letak rasul ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi itu kita akan bahas bab rasul nantilah. Kita akan bahas bab rasul nanti. Itu maksudnya simpulan hati, pegangan satu kumpulan perkataan. Ini bukan kumpulan perkataan dah yang saya sebut ni, dah jadi ayat, dah jadi karangan dah. Okey, perkataan pada menyatakan i'tiqad, pegangan ataupun simpulan hati tentang zat Allah, sifat Allah, dan zat Rasul dan sifat Rasul. Simpulan hati sungguh-sungguh. Dan wajib syarak. Wajib syarak maksud buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib syarak. So wajib ada 3. Wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Kita akan bahas nanti bab tu. Yang ni wajib syarak. Wajib akal apa? Wajib akal tak masuk akal. Wajib akal lawan dia tak masuk akal. Maksudnya wajib akal ni mesti macam ni, tak masuk akal kalau macam ni. Itu panggil wajib akal. Wajib syarak, buat berdosa, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib adat, kebiasaannya mesti jadi macam ni. Tapi kalau nak jadi berbeza pun boleh, jika Allah buat. Itu dia panggil wajib adat. Okey. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib syarak dengan maksud buat dapat pahala, tak buat berdosa. Atas tiap-tiap mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang yang diberatkan, orang yang ditaklifkan, orang yang diberatkan. Atau bahasa paling mudah sekali apa? Orang yang dipaksa. Mukallaf tu orang yang kena paksa. Kena paksa. Siapa ni orang kena paksa tu? Orang akil, ada akal, tak gila, baligh, dah sampai umur. Dua lah kat situ, akil, baligh. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang kat luar kurungan tu, bagi yang ada rumi tu, itu syarat yang ketiga. Mukallaf dia ada 3. Yang pertama akil, ada akal, lawan dia gila lah. Yang kedua baligh, sampai umur, lawan dia tak sampai umur lagi lah, budak-budak, kanak-kanak, bayi, ya? Yang ketiga, syarat mukallaf yang ketiga adalah sampai seruan agama kepadanya. Orang Melayu panggil sampai seru tu kan. Kenapa ni tak sampai seru kan? Sampai seru 3 syarat. Jika tak cukup 3 syarat, dia tak nama mukallaf. Bila tak nama mukallaf, tak wajib bagi dia. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, yang mana masuk mukallaf tu 3. Ada akal, baligh, sampai seruan agama. Jika dia salah satu tak ada, dia tidak mukallaf. Bila tidak mukallaf, dia tidak kena paksa. Tak kena paksa buat apa? Masuk Islam, kenal Islam, semayang, puasa semua kan? Kena cukup 3 ni baru wajib. Wajib masuk Islam, wajib kenal Tuhan, wajib semayang, wajib apa semua. Bila cukup 3 ni, yang dia panggil mukallaf. Apa dia? Akil, ada akal, baligh. Yang ketiga, sampai seruan agama. Kalau dia tu akal, ada akal tapi tak baligh lagi, maka tak wajib lah kena Allah. Tak wajib lah sembahyang. Betul lah. Kalau dia tu dah baligh tapi tak ada akal, tak wajib juga. Kalau dia tu ada akal, dah baligh tapi tak sampai Islam dekat dia, tak wajib juga.
macam mana dia nak beramal dengan Islam, Islam tak sampai kat dia? Macam dia nak semayang, Islam tak sampai kat dia? Dia panggil sampai seru, dia kena tiga-tiga. Cuma diperselisihkan. Sekarang ada lagi ke orang yang tak sampai seru agama? Mungkin ada lah, tapi ada diperselisihkan lah. Logik lah kalau ada kat mana-mana pulau mana kan. Mana? Etis, artis yang dekat tempat-tempat sejuk, tempat-tempat tu. Artis itu tak sampai seru apa. Ingatkan. Tu masalahnya, dia kata tak sampai seru. Itu bukan tak sampai seru. Sampai tak sampai seru agama, sekeliling tu penuh masjid, sekeliling rumah, tak sampai seru. Dalam internet dalam ni berlambat-lambat kuliah sampai tu muntah hijau nak tengok. Kalau nak tengok semua kuliah agama yang ada dalam internet tak habis-habis, tak sampai seru benda, terlebih seru. Itu artis. Itu saja jawab je, saja jawab main-main. Kalau betul tak sampai seru, mungkin di pulau-pulau, tapi macam tak logik juga. Ada lagi tak yang duduk dalam hutan tak bercampur dengan orang luar? Kalau ada, iyalah tak sampai seru lah. Saya tak tahu lah. Tapi kalau nak fikir sekali macam hampir mustahil. Tapi tak mustahil. Boleh jadi lah. Sebab besar bumi ni kan besar. Mana tahu ada pulau-pulau yang tak dikesan lagi kan? Mana tahu, kita tengok ada. Ada pula peribumi kat situ. Boleh jadilah. Tapi kalau mudah-mudah kata macam tak logik kan. Semua orang dah tahu dari Islam. Itulah. Tak kisah lah kan sebenarnya. Dia cuma sampai seru. Kalau tak sampai seru, istilah dia panggil ahli fatrah. Dia akan masuk syurga. Istilah dia panggil, kalau tak sampai seru, dia panggil ahli fatrah. Ahli fitrah. Fatrah tu macam fitrah. Ahli suci, orang suci. Sebab apa? Sebab tak sampai agama kat dia. Dia sembahlah apa sekalipun, mana boleh salahkan dia? Siapa yang sampai kat dia? Rasul mana yang bagi tahu dia? Kita ada tak menyampaikan dia? Tak ada. Maka bila tak ada, tak bolehlah salahkan dia. Dia akan masuk syurga nanti, walaupun dia sembah berhala sekalipun. Cuma itulah, tak sampai seru. Tak mungkin tak sampai seru. Sampai seruan agama kepadanya. Masuk ia dalam agama Islam. Bila dia dah mukallaf, wajib masuk Islam. Kalau kafir lah, wajib masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, berdosa. Jadi orang kafir yang dah dengar Islam ni, semua sekarang sedang berdosa. Sebab dia wajib masuk Islam. Tak masuk Islam lagi? Tak masuk Islam lagi, berdosa. Okey, sekarang masuk? Belum lagi, berdosa. Sekarang masuk? Belum lagi, berdosa. Begitulah sampai mati. Setiap saat berdosa. Kerana wajib. Samalah, dah semayang? Belum. Katalah waktu tu dah habis. Dah semayang? Belum. Tapi waktu dah habis. Wajib qada kan? Dah semayang? Belum. Dah semayang tadi je, yang tinggal tadi? Belum, berdosa. Sekarang dah semayang? Belum, berdosa. Dah semayang? Belum. Yang semayang ni, semayang yang dia tinggalkan, dah semayang? Belum, berdosa. Semayang tu masuk qada. Dah semayang? Berdosa. Tiap-tiap saat? Tiap-tiap saat. Lepas tu dia qada. Dah semayang? Dah. Baru tak berdosa. Sama je. Semuanya sama dalam bab-bab ni. Dah tutup aurat? Belum, berdosa. Lepas tu satu saat kemudian, satu saat je tak payah, 10 minit kemudian tak payah, satu saat kemudian dah tutup aurat? Belum, berdosa. Bukan dah tutup aurat? Belum, okey, berdosa. Lepas tu tak berdosa lah. Tunggu nanti buka aurat seterusnya. Tak. Sedap lagi tu. Sedap lagi tu. Dia keluar 5 jam tak tutup aurat, tak tutup aurat berdosa sekali aja. Tak. Setiap, sebab wajib tutup aurat ni wajib, setiap saat lah wajib. Jika ada bukan mahram semua, orang tengok apa, dah tutup aurat? Belum, berdosa. Satu saat kemudian, dah tutup aurat? Belum, berdosa lagi. Satu saat kemudian, dah tutup, belum, berdosa lagi. Begitulah sampai dia tak ada dah orang nak tengok dia, baru tak berdosa. Sebab haram tutup aurat, haram bila orang lihat. Orang tak lihat, tak berdosa. Berhentilah. Tiba-tiba ada pula orang lain tengok, berdosa. Dah tutup aurat lagi? Belum, saat. Dosa tu datang setiap saat. Sama juga masuk Islam pun begitu. Orang kafir wajib masuk Islam. Bila sampai seru akhir balik, setiap saat. Setiap saat wajib masuk Islam, wajib masuk Islam, wajib masuk Islam. Di dalam agama Islam. Dan wajib pula tetap ia di dalamnya. Lepas masuk Islam,
Wajib kekal dalam Islam. Bukan lepas masuk Islam boleh keluar. Tak. Kekal dalam Islam. Wajib. Macam kita dalam Islam, kita wajib untuk mengekalkan Islam kita. Sekarang kita Islam tak? Islam. Satu saat kemudian. Islam tak? Islam lagi. Dapat pahala. Wajib kan? Satu saat kemudian. Sekarang Islam. Ke dah kafir? Islam. Dapat pahala. Satu saat kemudian. Islam. Dapat pahala. Setiap saat. Dosa juga setiap saat. Sebab tu wajib pula tetap ia di dalamnya atas berkekalan selama-lamanya. Maksud selama-lamanya sampai matilah. Selama-lamanya. Berkekalan. Sekira yang dah Islam tadi tiada murtad ia selama hidupnya. Tak boleh murtad. Tak boleh murtad. Memang pun. Okey. Dan wajib melazimkan dirinya. Lepas dah Islam dan dah kekal Islam, tu je. Ada lagi, banyak lagi wajib. Dan wajib juga, wajib syarak juga ni. Tak buat berdosa, buat dapat pahala. Melazimkan dirinya dan mengekalkan dirinya. Melazimkan. Dah dia Islam, mestilah dia melazimkan dirinya dan mengekalkan dirinya atas mengerjakan barang yang lazim atasnya. Lazim ni macam-macam makna. Antara yang boleh tak mesti pun boleh. Mesti. Dan wajib memestikan dirinya dan mengekalkan dirinya atas mengerjakan barang yang mesti. Wajib pun boleh lazim ni. Jadi mestilah dia buat. Lepas dia Islam dan dia kekal kat Islam, dia mesti buat perkara yang lazim atasnya, perkara yang mesti buat daripada segala hukumnya. Apa hukum hakam dalam agama tu kena buat sekali lah. Bukan masuk Islam dan kekal Islam saja. Lepas tu hukum hakam tu kena buat juga. Yakni hukum agama Islam, hukum yang diwajibkan dalam agama Islam. Dia bagi contoh seperti sembahyang, puasa, zakat, apa-apa yang kewajipan lah, dan lainnya. Daripada segala amalan Islam yang wajib buat, yang sunat buat. Bukan sekadar masuk Islam dan kekal Islam saja. Masuk Islam, kekal Islam dan buat apa yang diwajibkan. Maka setengah daripadanya, nak bagi contoh lagi, yakni setengah daripada hukum agama Islam, barang yang wajib atas segala yang akil dan baligh. Dia ulang balik perkara yang wajib atas orang akil baligh yang tadi tu. Apa dia? Mengetahui, akan dia tahu dan mengiktikadkan, pegangkan dia, yakni menyimpulkan hatinya. Apa dia ni? Dan mengucap ia dengan dia, mengucapkan mulut dengan lidahnya. Apa dia? Mengucap dengan lidah dengan dia dan lidahnya pada sekarang juga, yakni ketika masuk ia pada agama Islam. Jika ada ia orang kafir, tak sampai lagi ni. Yang sebelum ia masuk Islam, apa dia? Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak sampai ke situ, kita kena undur balik. Jadi wajib ada, maka setengah daripadanya, yakni setengah daripada hukum agama Islam, barang yang wajib atas segala orang akil dan baligh tadi, dia mengetahui apa yang tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia lambat nak sampai, kita bawa cepat sikit. Mengetahui, tahu dan pegang dua kalimah syahadah, yakni menyimpul kat hati dan mengucap juga. Jadi ada tiga benda kat sini. Yang pertama, dan wajib melazimkan dirinya dan mengekalkan dirinya atas mengerjakan. Itu yang pertama, buat. Yang kedua, buat apa? Buat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iaitu buat tu buat hukum-hukum lah. Buat hukum-hukum hakam. Satu, buat. Yang kedua, i'tiqad kan? Mengetahui akan dia dan mengiktikad, pegang kat hati. Yang tadi buat, mula-mula buat, lepas tu pegang kat hati. Yang ketiga, ucap. Tiga. Ini sebenarnya satu ta'rifan yang biasa kita dengar, orang biasa mengaji dia pernah dengar ni. Tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil jawarih. Biasa dengar? Orang mengaji biasa dengar ni. Tasdiq bil qalbi. Saya rasa saya pernah dengar masa sekolah rendah lagi ni. Kafar. Membenar dekat hati, sebut dekat lidah, buat dengan anggota. Macam ni ayat dia, lupa lah.
Dia ada ayat dia cantik je. Membenarkan di hati, menyebut dengan lidah, dan mengamal dengan anggota gitu lah. Lebih kurang. Dia ada ayat dia cantik je ayat dia. Dengan maksud ada 3 benda. Buat membenarkan hati, i'tiqad dekat hati, sebut dekat lidah, dan beramal dengan anggota. 3. Sebenarnya tasdik dalam, kalau kita baca gitu 3 benda, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun Islam tu, iman tu dia kena 3. Dia mesti pegang dekat hati, sebut dekat lidah, dan beramal dengan hukum hakam. Sebenarnya ini adalah ta'rif khawarij. Tapi dalam kitab kita ada. Dalam kitab kita khawarij ke? Tidak. Dia ada 2. Ta'rif khawarij dengan ta'rif ahli fiqh ataupun ahli hadis. 3. Khawarij, ahli fiqh dan ahli hadis. Dia mentakrifkan iman-iman ni, yang kata orang yang beriman ni adalah membenarkan dekat hati, sebut dekat lidah, mengamalkan dengan anggota. Itu adalah iman. Maknanya jika tidak ada satu, tidak beriman. Itu ada ta'rif 3 golongan, iaitu khawarij, ulama hadis, fuqaha. Cuma beza khawarij dengan ulama hadis dan fuqaha, bezanya tiga-tiga ni pada ulama khawarij mesti buat, kalau tak buat tak beriman. Mana-mana satu tak buat tak beriman. Pada pendapat fuqaha dan ulama hadis, 3 ni dia panggil sempurna iman. Tu beza dia. Sebab benda ni penting. Sebab kalau kita faham macam khawarij faham, kalau kita baca sekali takrif ni, i'tiqad dekat hati Allah, tentang Allah dan Rasul, ucap dekat mulut asyhadu, lepas tu tak buat, tak beramal, mengikut khawarij, dia tidak beriman, kufur. Kalau kita tengok ni 3-3 kan, dia kata wajib melazimkan dirinya mengerjakan, buat. Lepas tu yang kedua dia kata i'tiqad, yang ketiga dia kata ucap. 3-3 ni baru nama beriman. 3-3 ni wajib dan ianya beriman. Jika tak ada salah satu daripada 3 ni, tak beriman. Itu ta'rif khawarij. Habis tu macam mana? Kalau dalam kitab kita ni dia ambil ta'rif fuqaha dengan maksud sempurna iman, kena sempurna 3-3. Kalau tak ada satu, masih lagi dikira beriman, tapi tak sempurna iman, tapi masih lagi beriman. Contohnya, dia dekat hati pegang, dekat mulut sebut, tapi amal dia tak beramal, maka dia masih lagi beriman. Itu yang kita pegang. Ahli sunnah wal jamaah tak faham macam khawarij, tak memaham macam khawarij. Jadi apa hujah mereka? Ada satu lagi, dia ada 3 benda yang kita kena faham. Yang pertama, akidah dia panggil murji'ah. Yang kedua, akidah khawarij. Yang ketiga, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah khawarij yang tadi, tasdik bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil jawarih. Untuk namanya beriman, untuk sah iman, hendaklah tasdik dekat hati, sebut dekat lidah, dan beramal. Jika tak beramal, dia telah tidak beriman, tak sah iman dia. Itu adalah takrif bagi khawarij. Ditolak. Ni antara 73 golongan yang Nabi kata tu kan. Ada umatku terbagi kepada 73, 72 finnar. Satu je. Yang 72 ni termasuk khawarij ni. Sebab pegangan ni pegangan yang songsang, iaitu dia mesti kena buat. Kalau tak buat, tak sah iman dia. Itu akidah khawarij dia panggil. Akidah murji'ah, dia terlalu ringan. Ringannya sehingga jika dia pegang dekat hati, kemudian dia sebut dekat mulut, dia tak buat, tak berdosa. Okey, hujah dia apa? Hujah dia, orang kafir buat baik, dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab tak ada iman lah. Dia terhalang oleh tak ada, ialah dia terhalang oleh
terhalang sebab dia kafir, maka dia terhalang. Okey, tak dapat. Dia buat baik macam mana pun takkan dapat pahala. Dia buat macam mana pun dia takkan boleh masuk syurga. Tu janjinya kan. Macam mana baik sekalipun dia buat. Okey, maknanya bila dia ada iman, baru apa yang dia buat baik dapat pahala. Kalau dia tak beriman, baik macam mana dia buat pun tak ada nilai. Okey, ya? Maknanya yang terhalang adalah ketiadaan iman tadi lah. Tak ada iman, maka pahala dia buat terhalang. Macam mana kalau orang Islam lah buat jahat? Tadi orang kafir buat baik, terhalang. Orang kafir buat baik, terhalang. Orang Islam buat jahat. Dia kata sebagaimana orang kafir buat baik terhalang untuk dapat pahala, begitu juga orang Islam buat jahat terhalang untuk dapat dosa. Dia panggil akidah ni murji'ah. Ringan pelik, ringan sangat. Buat jahat pun sebab akidah dia betul, maka dia sah imannya gitu. Itulah. Malah terhalang dia daripada dosa. Sebenarnya akidah murji'ah ni nak sama dah sikit dengan kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hampir-hampir sama dah. Khawarij tak buat amalan apa-apa, terus tak sah iman. Walaupun dia ada akidah, dia sebut kat mulut, tapi dia tak beramal, terus tak sah iman. Murji'ah ringan sangat. Janji beriman, sebut kat mulut, tak buat pun tak berdosa, tak terima dosa. Habis Ahlussunnah wal Jamaah faham macam mana? Ahlussunnah wal Jamaah dia faham membenarkan hati memang wajib betul, dan sebut kat mulut ia juga. Sebut kat mulut ia juga. Jadi maknanya dua-dua ni kena ada. Tapi kalaulah dia tak buat, kalau dia tak buat apa yang disuruh, amalan-amalan dia tak buat, maka berdosa. Berdosa dah sampai. Tu je beza. Nampak sikit je beza. Kalau Khawarij terus tak sah iman. Kalau tak beramal, tak semayang lah, mudah kata, tak semayang, tak puasa, terus tak sah iman. Tak sah iman ni kafir lah. Murji'ah tak semayang, tak puasa, janji ada akidah yang benar, maka dosa pun tak boleh dapat kat dia. Ahlussunnah wal Jamaah janji ada akidah yang benar dan dizahirkan dengan lisan, tak buat yang disuruh, berdosa. Itu tengah-tengah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita faham, kita baca sekali, kita faham, maknanya kena buat tiga-tiga baru sah iman. Tidak, bukan maksud tu. Kena buat tiga-tiga baru sah iman. Kalau baca, kalau orang pandai baca bahasa lama, dia akan kata kat sini, dalam kitab kita kata kena buat tiga-tiga ni baru sah iman. Jangan gitu. Itu Khawarij. Jadi habis itu kenapa dia kata gini? Saya dah sebut sebelum ni. Akidah dalam kitab Kifayatul Muhtadi bukan akidah sifat 20. Bukan khalaf. Bukan. Tapi di jalanan salafus salih. Dia tak ada sifat 20. Tak ada. Kita akan cari, tak jumpa. Satu-satu tak ada. Sebab dalam kita mengenal Allah, dia ada cara. Antara cara jalanannya adalah jalanan sifat 20. Dia panggil jalanan khalaf. Ada satu jalan ni dia panggil jalanan salafus salih. Jalanan ni jangan dibincangkan lah, tapi isinya sama je semua, tapi dia tak ada susun macam sifat 20. Tak ada susun. Sebab tu kalau kita tengok, lain lah cara bahas dia, memang lain cara bahas, tapi hasilnya sama je, maksudnya sama je. Cuma jalan dia panggil cara salafus salih. Kalau kita cari tak ada pun, tapi adalah Allah tu wujud, baqa, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah, ada bicara, tapi bukan atas jalanan sifat 20, bukan susunan sifat 20. Dia panggil jalanan salafus salih. Cuma jalanan je yang berbeza. Yang lain kebanyakannya sama je. Sebab tu dia akan bahas berkaitan dengan perkara ni. Kalau kita tengok Allah, apa benda ni tingginya, rasa macam, kalau kan dia memang lebih sikit jalanan salafus salih. Dia agak tinggi sikit lah daripada yang kita duduk biasa mengaji sifat 20. Tak banyak pun, sikit aja. Admat lagi susah. Siapa yang belajar admat lagi susah, percayalah. Ni tak susah sangat. Dia dan mengucap ya, kena sambung balik, dan mengucap ya dengan dia, mengucap ya.
dengan lidah. Pada sekarang itu juga. Maknanya kalau dia kafir, dia kafir dan dia mukallaf, ada akal, baligh dan dah dengar seruan Islam, waktu tu juga wajib dia mengucap dua kalimah syahadah. Waktu itu juga. Sekarang dengan lidah. Pada sekarang itu juga. Yakni ketika masuk ia pada agama Islam. Nak masuk tu lah. Sekarang juga. Jika ada ia orang kafir yang sebelum lagi ia masuk Islam, sekarang wajib dah. Kalau kita tahulah, kalau kita sedarlah kewajipan dia, macam mana kalau kita tengok kawan-kawan kafir kita, nak tahu perasaan kita, kita tengok dia, oh dia tu kafir, apa perasaan kita? Kalau kita tahu kewajipan dia, kita tak rasa macam tak sedap duduk. Wajib dia masuk Islam kan? Wajib sebab dia dah dengar surah Islam. Dia kawan dengan aku orang Islam lagi. Dia selalu tengok aku semayang gitu. Kadang-kadang cerita tentang Tuhan sikit-sikit. Malah dia pun nak sebut-sebut pasal Tuhan. Kita pun minum dengan dia. Minum. Order. Dia duduk depan tu. Macam mana perasaan kita? Kalau kita faham dia wajib masuk Islam sekarang itu juga, tengok tu. Pada sekarang itu juga. Kita rasa macam mana wajib? Boleh tak agak minum air? Minum, tengok. Macam, okey. Kita ambil orang Islam dengan Islam. Kita jenis orang semayang punya orang. Dan kita dah semayang pun. Kawan kita bukan semayang punya orang lah. Tak semayang. Pukul 4, tak semayang zuhur lagi. Kita tahu, kita duduk dengan dia. Kita dah semayang. Masa kita semayang, dia pergi kedai. Dia pergi tempat lain. Lepas tu bila kita jumpa dia, pukul 4. Apa perasaan kita? Dia tak semayang ni. Memang wajib bagi dia. 4 suku. Pukul 4.40 habis, masuk asar lah. Mesti kita ada rasa macam sesuatu kan. Dah memang biasa, mungkin kita akan kata tak pergi semayang, kita memang sungguh gitu. Tapi apa perasaan kita waktu tu? Kan ada sesuatu dalam hati kita, macam tak seronok. Mungkin tak sampai meluahkan, tapi kadang-kadang ada orang luah, dia semayang apa ada, tapi ada sampai tak meluah, dia tak sanggup nak luahkan. Walaupun sebelum ni dah luah-luah dah pun. Tapi ada satu perasaan macam tak sedap. Habis dah zuhur baru lega. Bukan lega, baru dia ada perasaan. Kalau macam tu lah kita rasa, orang kafir patut kita nak rasa gitu juga. Sebab dia setiap saat wajib masuk Islam. Sekarang itu je sepatutnya dia wajib syahadah, wajib asyhadu. Lepas tu cerita-cerita lupa kejap. Allah, patutnya dia wajib asyhadu tu. Macam mana kita rasa? Wajib. Macam mana sepatutnya kita rasa? Tapi kita tak rasa pun. Sepatutnya kena rasa. Kalau lah rasa macam tu, agak-agak kita akan dakwah dengan dia. Kita akan cuba selit waktu. Tapi kita tu lah, nak dakwah macam mana? Kita bukan jenis orang dakwah. Entahlah. Tapi macam tu lah. Orang-orang yang pergi berdakwah tu, dia tahulah. Pergi berdakwah tu dengan maksud dakwah supaya ajak orang masuk Islam. Sebab dia ada dakwah ajak orang semayang, itu dakwah juga dia panggil. Ini maksud dakwah ajak orang masuk Islam. Orang kafir kalah kita dengan orang barat. Kalah. Sekarang boleh tengok kat YouTube macam-macam. Kalah kita. Dia pergi duduk kat taman. Jom kita cerita tentang Islam. Orang barat ni cerita, diorang cokok, ada orang maki, ada orang betul nak cari kebenaran, ada orang cuba nak cari salah. Macam-macam. Dia jawab. Jawab. Lepas tu kita kata, alah lepas tu bukannya dia masuk Islam pun. Bukan cerita tu. Apa tanggungjawab kita tu kita buat. Dia tak boleh duduk diam. Ada masa dia akan pergi. Kadang kita tak logik. Kita pergi taman tak? Sini pergi taman. Cuba tak? Tengok ada orang bukan orang Islam kan? Tengok jogging kan? Cuba. Kita bincang kejap. Buatlah macam-macam mana pun. Saya ada duit RM100. Okay. Nah, kita nak bincang kejap aja. Bukan paksa, kita bincang 10 minit. Cerita pasal Tuhan. Boleh tak? Tu lah. Kita dengan orang barat lagi. Tapi itulah, tak tahulah. Jadi dia wajib setiap saat dia wajib masuk Islam jika dia kafir. Dan jika ada ia orang Islam, kalau dia dah memang Islam, maka wajib mengucap akan dia. Wajib juga. Kalau orang kafir wajib mengucaplah sebab masuk Islam. Kalau orang dah Islam wajib mengucap akan dia di dalam tahiyat akhir pada sembahyang akan 2 kalimah syahadah. Memanglah, kalau tidak tak sah sembahyang. Jadi kita mengucap 2 kalimah syahadah paling kurang sehari 5 kali lah.
Dalam sembahyang tu paling kurang, iaitu dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib mengucap dalam sembahyang. Yang Islam baka dan keturunan macam kita, sebab dia termasuk dalam rukun solat dan dia juga rukun Islam. Maka boleh kita kata orang kafir pun wajib mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam pun boleh wajib juga. Boleh kata secara umum gitu. Orang Islam pun wajib? Wajib dalam sembahyang. Tapi mazhab Maliki wajib setiap orang mengucap 2 kalimah syahadah di luar sembahyang sekali dengan niat untuk mengangkat kewajipan tu. Siapa yang belum mengucap, mengucap di luar sembahyang dengan niat, bukan mengucap saja, dengan niat nak angkat kewajipan tu lah pada mazhab Maliki. Walaupun mazhab kita, mazhab Syafi'i tak wajib pun. Apa masalah, mengucap je lah. Niat apa? Nak angkat, ni yang wajib, ni yang wajib. Dah tua-tua pun tak apalah, mengucap lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini yang wajib. Tak ada masalah pun, mengucap banyak kena pun. Okey. Jadi orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah dalam sembahyang, tapi tak wajib mazhab Syafi'i. Malah mazhab lain pun sama, tak wajib untuk ucap untuk jadi Islam. Yang kata mazhab Maliki tadi, itu bukan untuk jadi Islam, itu hanya kewajipan. Setiap orang Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah di luar sembahyang sekali seumur hidup. Bukan untuk jadi Islam, bukan. Cuma wajib. Mazhab Syafi'i, orang Islam tak wajib mengucap 2 kalimah syahadah luar sembahyang. Yang wajib dalam sembahyang 5 waktu. Okay. Kenapa dia tak wajib? Kenapa orang Islam yang memang Islam ni, baka dan keturunan, dia tak wajib mengucap 2 kalimah syahadah? Kerana Islam boleh diwarisi dengan nasab, dengan keturunan. Islam boleh diwarisi. Iman tak dapat diwarisi apa ayah yang apa benda lah sebut. Itu biasa dengar nyanyi lagu ni. Daripada ayah yang beriman. Begitu tak? Bertakwa. Bertakwa. Ya, hantam je lah. Okey. Jadi iman tak dapat diwarisi. Setiap orang kena cari imannya sendiri. Islam dapat waris. Jadi bila mak ayah ataupun salah satu daripada keduanya Islam, anaknya otomatik Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi dan lebih tinggi daripada yang lain-lain. Jadi bila mak bapak dia salah seorang Islam, kenapa saya kata salah seorang? Anak dia otomatik Islam ketika umur 6 bulan dalam perut. Ada kata riwayat 4 bulan dalam perut. Dah Islam lah anak tu. Sebelum tu tak Islam lagi. Gitulah. Waris tu daripada 6 bulan dalam perut. Maka dah Islam dah. Makna tak keluar lagi dari Islam. Dia nak ambil Islam daripada mana? Daripada mak atau ayah dia. Jadi benih mak atau ayah, salah satu je Islam, maka anak tu automatik Islam. Tapi undang-undang kita gitu. Pakai undang-undang kita gitu. Kalau salah satu bukan Islam, anak tunggu umur 18. Bukan gitu sebenarnya. Tak. Tidak. Dalam perut 6 bulan dah Islam dah. Dah Islam dah. Sama ada mak dia tak Islam pun, anak tu Islam juga, sebab benih daripada Islam. Ataupun ayah dia tak Islam dah, mak dia Islam, anak Islam juga, sebab salah satu benih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi. Kalau salah satu benih tak Islam, salah satu tak Islam, satu Islam akan menang. Dia bukan tengok umur, tengok apa, bukan. Dia tengok benih tu. Kenapa kata salah satu tu tak Islam? Kerana dalam Islam dia ada satu perkahwinan, dia boleh kahwin dengan orang bukan Islam, tapi istilah dia panggil ahli kitab. Tu hukum lah. Cuma sekarang ada ahli kitab ke tak ada tu kita bincang lain. Cuma dalam Islam memang ada hukum kahwin. Dia boleh kahwin dengan bukan Islam, yang kita panggil ahli kitab. Yang mana lelaki tu wajib Islam, perempuan tu boleh ahli kitab. Perempuan Islam, lelaki ahli kitab tak boleh. Tak boleh. Kena lelaki yang Islam, perempuan ahli kitab. Sebab kena dengar cakap lelaki. Kalau Islam, perempuan tu Islam, lelaki ahli kitab, silap-silap perempuan ni. Sebab dia kena dengar cakap lelaki dia. Jadi kalau lelaki Islam, perempuan boleh ahli kitab. Memang ada hukum tu, maka boleh kahwin.
Kahwin-kahwin, anak dia Islam. Bukannya anak dia boleh memilih ke. Memang ada hukum tu. Malah suami meniatkan mandi wajib untuk isteri. Ada hukum tu dalam hukum fiqh. Tapi biasa saya tak bahas lah panjang sampai macam tu. Yang dok ada yang fatwa ain ni pun tak habis-habis ngaji nak bahas sampai waktu. Cuma kadang-kadang selit sebab dia seronok. Okey, bila dia bukan Islam, dia bukan Islam, dia ahli kitab bukan Islam lah. Malah sembelihan dia boleh makan. Ada hukum sembelihan ahli kitab boleh makan. Saya tak nak bincang ahli kitab ada atau tidak sekarang, kita bincang secara umum dulu. Bila perempuan tu ahli kitab, dah kahwin, perempuan mesti haid. Bila haid, dia akan berhenti haid. Ni bincang dalam kitab fiqh, kitab Furuq Masail. Khatam 3 kitab fiqh, kita ngaji Furuq Masail. 3 kitab fiqh. Kita baru khatam apa? 3 kitab fiqh boleh Furuq Masail. Memang Furuq Masail, masalah-masalah furuq. Memang seronok lah. Tapi orang seronok mengaji yang tu, fatwa ain settlekan dulu. Bila dia kahwin, dah kahwin dengan ahli kitab, dia akan haid. Bila haid, dia akan kering haid. Okay. Boleh bersetubuh dengan syarat mandi. Walaupun dah kering tak mandi tak boleh. Wajib mandi. Mandi wajib lah. Kalau tidak haram. Walaupun dah kering haid. Pada mazhab Syafi'i. Soalannya macam mana nak mandi wajib? Dia bukan Islam. Orang yang tak Islam mana boleh mandi wajib? Mana sah? Laki dia niatkan. Masa jiwa laki dia niatkan mandi wajib. Maka terangkatlah. Faham tak? Masalah dia kat mana? Betul tak? Dia masuk dalam kitab Furuq Masail. Masalah cabang. Memang masalah cabang-cabang aja. Banyak lagi lah buat tu. Okay. Jadi anak 6 bulan dah dapat status Islam dah dapat. Apa bukti dia? Dah dalam perut dah dapat Islam. Dah diwarisi Islam. Buktinya jika budak yang 6 bulan ke atas tadi tu mati dalam perut lah, gugur, kita panggil gugur, tapi 6 bulan ke atas, maka ada hukum wajib mandi, wajib kapan. Sedangkan kalau kata Islam tunggu lahir ya. Lahir apa baby takkan Islam, tunggu 18 lah. Kalau tunggu 18 baru Islam. Lahir-lahir tu buang gitu aja, tanah jerak. Sebab apa? Tak Islam lagi. Kenapa? 6 bulan gugur. Ada hukum, panjanglah hukum tu, tapi ada hukum mandi, kapan, semayang, tanam. Sebab dah Islam dalam perut. Tiba-tiba bila dah lahir-lahir, tak boleh Islam, tunggu 18. Macam tu pula. Kalau mati masa kecil tu nak buat macam mana? Mati tu masa kecil, masa sebelum lahir, masa lahir tu matilah. Keluar tu mati. 8 bulan ke 7 bulan ke mati. Nak uruskan macam mana? Urus cara Islam. Tapi Islam dia agama tunggu 18. Biar betul. Ni apa cerita ni? Nampak? Kadang kita pening. Memang pening kita ni. Allah. Cukup kat situ. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berhenti dekat iaitu. Iaitu. Dalam tahiyat akhir pada sembahyang akan 2 kalimah syahadah. Apa 2 kalimah syahadah? Iaitu. Kita akan masuk sikit-sikit lah berkaitan dengan akidah pegangan. Tangguh dulu. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan surat subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم